Shalom saudara dan saudari. Sekali lagi kita datang ke depan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus, ya. Kita mahu bertemu dengan Tuhan pada pagi ini. Sama-sama nyanyikan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Yalah Bapa, Engkau yang diagungkan, Engkau yang patut ditinggikan dan dimuliakan. Kami datang ke depan Tuhan pada awal pagi ini dengan hati yang tulus ikhlas, oh Bapa. Dan biarkanlah Engkau menyucikan kami, menghapuskan segala dosa kami, oh Bapa, supaya kami putih seperti salji, oh Bapa. Biarkanlah kami datang hadirat Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang kudus. Dan biarkanlah pada pagi ini kami sekali lagi bertemu dengan Engkau pada awal pagi Tuhan ini, seperti mana Yohanes bertemu dengan Engkau pada awal pagi Tuhan, pada awal pagi hari Tuhan. Ya Bapa, berkatilah setiap kami supaya kami lebih mengenali-Mu, lebih merasai-Mu, lebih mengalami-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, mari kita merenung daripada Mazmur 62 ayat 1 hingga ayat 8. Untuk pemimpin choir, menurut Yedutun, Mazmur Daud, dengan tenang aku menantikan Allah. Dia sahaja yang menyelamatkan aku. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku. Dialah pembelaku dan aku tidak akan dikalahkan. Sampai bilakah kamu semua akan menyerang seorang yang lemah seperti pagar yang hampir roboh dan seperti dinding yang miring? Kamu hanya ingin menjatuhkan dia dari tempat kehormatannya. Kamu suka berdusta. Dengan mulut kamu memberkati, tetapi kamu mengutuk dalam hati. Dengan tenang aku menantikan Allah. Dia sahajalah yang memberi aku harapan. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku. Dialah pembelaku dan aku tidak akan dikalahkan. Penyelamatanku dan kehormatanku bergantung kepada Allah. Dialah pelindungku yang kuat. Dialah tempat perlindunganku. Nah, saudara dan saudari, hari ini Mazmur ini merupakan doa yang menunjukkan keyakinan Daud kepada Allah. Ya, di mana waktu dia diserang, waktu dia dikhianati, waktu dia dingumpat ataupun waktu dia dirosakkan nama baik ataupun ya waktunya hampir runtuh diserang orang, dia masih lagi menunjukkan keyakinan yang penuh terhadap Allah. Jadi saudara dan saudari, ayat 2 dan ayat 3, Mazmur Daud ini telah pun menyatakan sifat-sifat Allah yang semula jadi. Ya, dia kata, dengan tenang aku menantikan Allah. Dia sahaja yang menyelamatkan aku. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku. Dialah pembelaku dan aku tidak akan dikalahkan. Nah, saudara dan saudari, hanya Tuhan sahaja, hanya Allah sahaja yang harus kita taruhkan segala harapan kita di dalamnya. Saudara dan saudari, apabila kita berharap kepada manusia, tak kira itu ahli keluarga kita kah, kekasih kita kah, teman kita kah, saudara mara kita kah, sahabat karib kita kah, maupun pemimpin-pemimpin kah, YB kah, ataupun pastor-pastor. Tak kira siapa jua manusia yang kita sandarkan di dunia ini, tidak dapat diharapkan. Betul?
Kalau kita mau berharap kepada orang-orang di dunia ini, kita selalu akan dikecewakan. Kita selalu akan sakit hati kerana mereka ini langsung tidak boleh diharapkan. Walaupun begitu rapat, begitu baik dengan kita seketika dahulu, tetapi suatu masa mungkin ada perubahan, saudara dan saudari. Manusia boleh diputar belikkan, digoyang-goyangkan ataupun dihuyung-hayangkan, saudara dan saudari. Tetapi Allah lah yang patut kita nantikan. Di sini kata, aku menantikan Allah. Dia memang patut kita nantikan kerana dialah satu-satunya yang boleh kita andalkan, yang boleh kita sandarkan, yang boleh kita percayakan. Amin. Kerana sifat semula jadi adalah menyelamatkan, adalah pelindung, dia penyelamat, dia pembela kita. Nah, saudara dan saudari, Allah ini secara sifat semula jadi, bila dia ciptakan manusia, memang semula jadinya dia memang akan memberkati manusia, menyelamatkan manusia, membela manusia, melindungi manusia. Seperti mana kita nampak di Taman Eden, ya. Sebelum manusia berdosa, sebelum Adam dan Hawa berdosa, bagaimana Allah hari-hari bersemuka dengan mereka. Kerana Allah ingin memberkati mereka dengan begitu banyak karunia, anugerah daripada Tuhan kepada mereka. Tempat tinggallah, makananlah, perlindunganlah dan sebagainya. Tiada sesiapa pun yang boleh mengancam ataupun menganiayai Adam dan Hawa pada waktu itu. Nah, saudara dan saudari, tiap-tiap hari Allah datang mencarikan mereka. Allah datang bertemu dengan mereka kerana Allah ingin mengasihi mereka, membela mereka, melindungi mereka, menyelamatkan mereka. Nah, ini adalah sifat semula jadi Allah. Jadi bila Allah menciptakan setiap kita, Allah memang inginkan untuk membela kita dan melindungi kita. Ini adalah sifat semula jadinya. Dan Allah tidak dapat membelakangi sifat semula jadinya, saudara dan saudari. Jadi kita pasti boleh diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, apa dikatakan oleh ayat 3? Aku tidak akan dikalahkan. Amin. Saudara dan saudari, kalau ada Tuhan bersama dengan kita, kalau ada Tuhan melindungi kita dan membela kita, kita pasti tidak akan dikalahkan. Saudara dan saudari, kita nampak kemenangan ini di bumi mungkin tidak berapa nyata, ya. Kalau kita nampak politik di negara Malaysia, betul hari-hari macam episod yang tidak habis-habisan. Hari ini orang sokong Mahathir, hari esok orang sokong Muhyiddin, nanti lusa sokong Anwar, nanti datang kembali kepada Mahathir dan sebagainya. Itu ahli-ahli parlimen boleh lompat sini, boleh lompat sana, lompat parti, macam tukar baju sahaja, saudara dan saudari. Minta maaf, saya bukan komplain, tetapi ini memang satu hakikat yang berlaku di Malaysia. Orang yang dipilih oleh YB-YB yang dipilih oleh rakyat, parti-parti yang dipilih oleh rakyat boleh diubah-ubah hanya kerana lompat parti dari sini ke sana. Dan saudara dan saudari, banyak yang U-turn. Saudara dan saudari. Kita nampak orang jumpa Muhyiddin, orang jumpa Mahathir, lompat sini, lompat sana. Tidak tahu siapa yang menang, ya. Maksud saya, di dunia mungkin kita tidak tahu siapa yang menang sebenarnya. Hari ini dia menang, esok saya menang. Dan saudara dan saudari, ini permainan di dunia ini memang tidak dapat diharapkan, ya. Pemimpin-pemimpin, orang-orang di dunia ini tidak dapat diharapkan. Dan kita tidak tahu siapa menang sebenarnya. Tetapi saudara dan saudari, kemenangan yang muktamad akan diumumkan di syurga, di tempat selepas kita mati. Saudara dan saudari, sebagai seorang Kristian, kita dibela Tuhan, kita dilindungi Tuhan, dan kita pasti akan menang sampai akhirnya. Saudara dan saudari, mungkin di dunia ini kita dianiayai, diancam, difitnah, sehingga mati pun fitnah kita tidak dapat dibersihkan. Tak apa, saudara dan saudari, waktu kita menghadapi pengadilan di syurga, bila Tuhan mengadili semua orang, kita akan diberikan kemenangan yang muktamad. Amin. Jadi saudara dan saudari, jangan sakit hati kalau di dunia kamu kalah. Kamu dikalahkan, ditewaskan oleh muslihat, ataupun komplot, ataupun subahat, ataupun tuduhan, fitnah-fitnah palsu. Jangan risau. Kerana Allah adalah pengadil. Dan Allah pasti akan memberikan kemenangan yang muktamad kepada kita. Itu adalah buat selama-lamanya. Bukan 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun. Bukan 5 tahun. Tetapi selama-lamanya kita akan menang. Saudara dan saudari, jadi hari ini saya tidak tahu adakah kamu difitnah, adakah kamu dianiayai, dituduh. Saudara dan saudari, serah kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan membela, menyelamatkan, dan pasti akan melindungi kamu, dan akhirnya pasti kita akan menang. Amin. Harapan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Sebut dengan kawan, sebut dengan ahli keluarga di tepi. Harapan kita ada di dalam Tuhan.
Ya saudara dan saudari, Tuhan tidak akan berubah. Semalam, hari ini, dan selama-lamanya, Tuhan tidak akan berubah. Tidak seperti YB, tidak seperti manusia. Nah saudara dan saudari, di dunia ini, kita mungkin akan dianiayai. Kita mungkin akan dicemburui oleh orang lain. Seperti mana dikatakan oleh ayat 4 dan ayat 5. Sampai bilakah kamu semua akan menyerang seorang yang lemah, seperti pagar yang hampir roboh dan seperti dinding yang miring. Kamu hanya ingin menjatuhkan dia dari tempat kehormatannya. Kamu suka berdusta. Dengan mulut kamu memberkati, tetapi kamu mengutuk dalam hati. Nah saudara dan saudari, sampai bilakah kamu semua akan menyerang aku? Nah, memang di dunia ini kita mungkin akan diserang oleh orang lain. Tapi saudara dan saudari, kebanyakan serangan ini akibat daripada cemburu, kecemburuan, di mana orang lain cemburu terhadap kita, jadi mereka tidak setanding kita, jadi mereka memain hela, pakai cara-cara pintu belakang untuk menyerang kita. Nah saudara dan saudari, kenapa orang akan cemburu terhadap kita? Mungkin kerana kita lebih diberkati Tuhan dari segi kebendaan dan kekayaan, ya, lebih kaya, lebih ada daripada orang lain. Dan mungkin orang cemburu kita kerana kita lebih disukai oleh orang ramai. Kita mempunyai hubungan yang rapat dengan semua orang, sehingga orang lain cemburu juga. Dan saudara dan saudari, mungkin kita lebih dipakai Tuhan, mempunyai kedudukan yang tinggi, diberikan mandat, diberikan kuasa untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Dan mungkin kita dicemburi orang oleh kerana kedudukan juga. Jadi kaya, nama baik dan kuasa ini selalu dicemburui oleh orang lain terhadap kita. Nah saudara dan saudari, orang yang kurang berjaya itu dan kurang berjaya seperti kita, mereka akan bersusah payah untuk menjatuhkan kita hanya kerana mereka tidak setanding dengan kita. Bayangkan kalau orang yang lebih pandai, orang yang lebih cerdik, orang yang lebih kuat daripada kita, perlukah cemburu terhadap kita? Tak perlu, kerana dia memang sudah kukuh kedudukannya. Tetapi hanya orang yang tidak cukup keupayaan, tidak cukup kemampuan, tidak cukup pandai, mereka sahajalah yang akan menentang kita, yang akan cemburu kita, yang akan menyerang kita, saudara dan saudari. Nah, saudara dan saudari, mereka pakai pendustaan. Mereka berdusta, mereka memakai pelbagai jenis munafik. Ya, di depan mereka berbaik-baik dengan kita. Dengan mulut mereka memberkati, tetapi dengan hati, di belakang kita mereka mengutuk, mereka menembak kita, menekam kita, saudara dan saudari. Ini semualah yang mereka lakukan hanya kerana mereka cemburu terhadap kita. Jadi saudara dan saudari, kita walaupun banyak diberkati Tuhan, ya, secara realiti kita adalah manusia. Manusia, hati kita lemah. Hati kita lemah seperti telur. Di sini kata telur yang mudah pecah. Di sini kata apa? Seperti pagar yang hampir roboh, dinding yang miring. Ini sedang mengumpamakan hati kita yang begitu lemah. Yang walaupun kita kuat diberkati Tuhan, tapi selalunya bila kita diserang mulut oleh orang lain, bahkan bukan satu orang, bahkan banyak orang yang sama-sama menyerang kita, pasti kita akan sakit hati. Pasti hati kita akan hancur seperti telur, seperti dinding yang akan roboh. Betul? Saudara dan saudari. Tetapi ayat-ayat seterusnya, sekali lagi Tuhan mengingatkan kita, apa dia kata? Dengan tenang aku menantikan Allah. Dia sahaja yang memberi aku harapan. Hanya Dia pelindungku dan penyelamatku. Dialah pembelaku dan aku tidak akan dikalahkan. Penyelamatanku dan kehormatanku bergantung kepada Allah. Dialah pelindungku yang kuat. Dialah tempat perlindunganku. Nah saudara dan saudari, inilah apa yang dikatakan oleh Daud. Walaupun hati kita hampir hancur, ya, hampir dirobohkan, hampir dijatuhkan, tapi saudara dan saudari, jangan sakit hati. Kita teruskan berharap kepada Allah. Di sini dia ingatkan kita dengan tenang. Aku menantikan Allah. Jangan menantikan orang. Kalau kita harap-harapkan kawan kita akan berputar balik, akan berubah untuk sokong semula kita, susah. Saya rasa sekarang yang paling sedih adalah Mahathir. Hari ini diberi janji, esok dimungkir janji dan sebagainya. Kalau kita berharap kepada orang, memang kita akan sakit hati. Ya? Kalau kita harap kawan-kawan kita yang mengumpat kita itu akan berubah, susah. Tetapi saudara dan saudari, kita hanya boleh terus-menerus berharap kepada Tuhan, menanti-nantikan Tuhan yang bertindak. Amin. Dia akan menyelamat kita, dia membela kita, dia melindungi kita. Bahkan saudara dan saudari, ayat 8 yang akhir sekali dia kata, dialah pelindungku yang kuat. Dialah tempat perlindunganku. Saudara dan saudari. Nah, wow, seumpama dinding ini. Kalau saya letih, saya boleh bersandar di sini. Betul kan?
Saudara dan saudari, memang selalu saya letih, saya ngantuk, saya akan bersandar di sini, saudara dan saudari. Kenapa? Sini cukup kuat. Bila dia bersandar, bila saya bersandar di sini, dia tidak akan runtuh, dia tidak akan jatuh. Saudara dan saudari, Allah adalah dinding perlindungan kita, tempat perlindungan kita yang kuat. Kita boleh menaruh seluruh badan kita di atasnya dan kita tidak akan jatuh kerana dia yang memapah kita, dia yang angkat kita, dia yang menyokong kita. Jadi saudara dan saudari, banyak pengalaman yang pernah saya kongsikan. Bila kita dianiayai, diserang, difitnah oleh orang, saudara dan saudari, jangan simpan dalam hati, tetapi serah kepada Allah. Dan mata kita jangan tengok kepada orang, tetapi tengok kepada Allah. Dan kita akan nampak dia tempat perlindunganku. Dia pelindungku yang kuat. Saudara dan saudari, inilah yang patut kita lakukan supaya kita boleh tenang, kita masih boleh sukacita waktu diserang, kita masih boleh tidur lena waktu banyak muslihat melanda kita. Amin. Jadi saudara dan saudari, saya harap sekarang serahkanlah segala masalah ataupun serangan orang luar itu kepada Tuhan, dan saya harap kamu menyambut gawai dengan hati yang penuh sukacita, penuh tenang, supaya kamu boleh tidur lena dan boleh bersukaria di dalam Tuhan. Bukannya muram, hari-hari menangis, oh Tuhan, sakit hatiku. Nangis tak ada guna, wahai saudara dan saudari. Serah kepada Tuhan, Tuhan yang akan menghiburkan, menenangkan hati kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang muktamar kepada kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di syurga, betapa baiknya Engkau terhadap kami. Engkaulah Allah yang bertakhta. Bapa, kami bersyukur kerana sampai akhirnya tak kira siapa yang serang kami, asalkan kami melakukan kebaikan, melakukan yang betul, akhirnya pasti Engkau memberikan kemenangan yang muktamad kepada kami. Dan kami serahkan semua musuh, semua serangan daripada kawan-kawan yang mungkin mereka cemburu kepada kami serahkan kepada Tuhan, dan kami yakin Engkau lah yang maha tahu. Engkau tahu personaliti setiap kami. Tak perlu kita menilai daripada mulut-mulut orang, tetapi Tuhan sendiri yang akan menilai kami. Dan Bapa, kami mohon agar Engkau teruskan memberkati setiap kami, supaya kami tahu untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan, tak kira apa jua yang berlaku, supaya kami boleh tenang selalu, sukacita selalu, dan memang boleh bersukaria di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk semua warga jemaah gereja yang berbangsa Iban Dayak yang menyambut hari gawai. Bapa, kami mohon agar sepanjang gawai ini semua kami boleh bersukacita kerana Engkaulah satu-satunya harapan kami. Kami bersyukur tak kira mungkin masalah rezeki, masalah kewangan, masalah hubungan dan sebagainya. Kami serahkan semua ini dalam tangan Tuhan, dan kami yakin Engkau akan melindungi, membela, menaung kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap kami, dan dalam nama Yesus Kristus yang Maha Berkuasa kami berdoa. Amin. Selamat Hari Gawai. Selamat Hari Gawai kepada semua anda yang menyambut Hari Gawai. Tuhan berkati, dan ingat, sepanjang gawai kita tetap Kristian dan lakukan segala kebaikan yang Tuhan ingini. Amin. Tuhan berkati.